Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak membincangkan berkenaan dengan Sulalatus Salatin. Ni versi aku yang agak buruk lah sebab aku memang suka jenis highlight dan menconteng aku punya buku sendiri. Okey, so sebab oleh kerana ada orang kata Sulalatus Salatin ni tak boleh pakai. Okey, dia tak ada nilai dalam sejarah. Tun Sri Lanang tu sendiri adalah seorang pengkhianat dan Sulalatus Salatin telah pun diubah. Ada tangan-tangan gaib yang mengubahnya seperti Orientalis dan Portugis, dan cerita-cerita kat dalam ni tak tepat dari sudut sejarah dan tak boleh pakai pun. So kita nak tengok adakah klaim-klaim tersebut betul, dan kita nak tengok sejarah penulisan Sulalatus Salatin sendiri. Apa itu Sulalatus Salatin dari sudut dan nilai sejarah? Okey, ada banyak versi yang mengatakan penulisan Sulalatus Salatin itu dimulakan bila. Ada yang kata penulis asalnya memang Tun Sri Lanang pada tahun 1612 atas arahan Raja Abdullah supaya dia nak suruh tulis supaya adanya sejarah yang menceritakan kisah-kisah orang zaman dulu supaya ini tak hilang pada keturunan-keturunan seterusnya. Okey, ada juga yang kata Tun Sri Lanang tak tulis, dia hanya mengumpulkan sahaja dan dia menyunting sahaja. Ada juga yang kata sebenarnya sejarah Melayu sebenarnya dah lama dah ditulis pada zaman kerajaan Sultan Melaka lagi. Kemudian apabila Kesultanan Melaka dah pun jatuh dan runtuh, waktu tu dia dibawa keluar dan kemudian sampai ke tangan Tun Sri Lanang, dan Tun Sri Lanang hanya mengumpul dan menyuntingnya sahaja. Okey, contoh katalah kita terima yang Tun Sri Lanang menulis Sulalatus Salatin pada tahun 1612. Kita boleh nampak yang sebenarnya dari sudut gap masa tu sebenarnya tak jauh pun. Okey, kalau Melaka jatuh pada tahun 1511, okey, dan buku ini mula dikumpul dan ditulis pada tahun 1612, dia masih hanya ada gap lebih kurang 100 tahun, dan dia masih lagi boleh jumpa generasi-generasi yang pernah hidup pada zaman Kesultanan Melaka dahulu. So ini membuktikan yang macam mana gap tersebut tak pun jauh, dan membuktikan bahawa Sulalatus Salatin masih lagi boleh diterima daripada sudut masa. Okey, sebelum korang komen dan kritik Sulalatus Salatin ni dengan membaca artikel ataupun dengan ceramah sahaja, kena baca dulu Sulalatus Salatin baru korang tahu apa sebenarnya yang ditulis dalam Sulalatus Salatin ni. Okey, sebab apa? Untuk pengetahuan korang, Sulalatus Salatin ni dia bukannya ensiklopedia sejarah. Cara penulisan dia tak sama macam jurnal dan artikel sejarah. Dia bukannya buku teks sejarah lah, senang cerita. Sebab apa? Sulalatus Salatin dia adalah himpunan cerita-cerita. Metod penyampaian dia adalah bersifat naratif, penceritaan. So kat sini kita akan nampak banyaknya hikayat-hikayat, cerita-cerita, mitos-mitos, legenda-legenda yang dimasukkan dekat dalam ni, dan dia ada juga masukkan juga fakta-fakta sejarah. So benda tu bercampur bau. So kita akan ada legenda Badang, kita ada legenda Puteri Gunung Ledang, kita ada legenda Raja Laut, macam-macam lah benda yang kalau kita baca tahulah ni memang mengarut ni, tapi sudut sejarah ni pun ada juga. So dia ada, still ada value. Kalau ni penuh dengan mitos dan juga benda yang tak tepat dekat dalam ni, so macam mana kita nak baca benda ni? So cara paling baik dalam sejarah pun sebenarnya kita tak ambil satu source dan kita terima bulat-bulat. Tak, biasanya apa yang kita buat dalam sejarah, kita ambil dan kita cross check dengan sumber-sumber sejarah yang lain. So oleh kerana benda ni berlaku pada zaman Kesultanan Melaka, so kita boleh check dengan rekod-rekod yang dikeluarkan oleh Portugis. Sultan Melaka ada hubungan dengan China, kita boleh cek pula rekod-rekod daripada China. Sultan Melaka ada pergaduhan dengan kerajaan Siam, so kita boleh rujuk pula rujukan daripada tulisan-tulisan kerajaan Siam. So daripada cross check yang semua benda yang kita lakukan, daripada situlah kita boleh nampak dan bezakan mana mitos dan mana fakta. Itu cara kita nak menghayati manuskrip lama. Okey, aku tak tahu macam mana nak cakap benda ni, tapi aku nak sangat, seriously aku nak sangat korang baca sendiri Sulalatus Salatin. Sebab apa? Sulalatus Salatin ni banyak fakta-fakta menarik yang ada dekat dalam ni. Contoh kata dia cerita pasal hubungan baik yang berlaku dalam Kesultanan Melaka dengan China. Okey, waktu tu adalah dihantarnya Puteri Hang Li Po, ataupun dalam istilah Pinyin adalah Han Li Pao, untuk berkahwin dengan sultan yang ada pada ketika itu. Okey, dia ada konsep daulat dan nerhaka, di mana raja yang bijaksana, yang baik, mestilah mereka ni macam seolah-olah ada kuasa ajaib lah. Okey, kuasa dia macam ada keajaiban raja tu sendiri, menjadikan dia ada satu konsep daulat, dan rakyat jangan derhaka kepada raja, dan raja pun sebagai balasan kena jaga rakyat ni dengan baik-baik, kena memerintah dengan bijaksana, dia kena memerintah dengan
adil dan saksama. Sebab kalau mereka lakukan kesalahan, konsep daulat tu akan hilang, so negeri tu akan berlakunya malapetaka, penyakit dan sebagainya. Benda-benda begini yang diceritakan dekat dalam Surah Al-Salatin. Bukan itu saja, ada banyak lagi benda berkaitan dengan bagaimana datang Islam ke Nusantara. So kita boleh faham juga daripada buku ni, yang Islam yang datang ni, dia bukannya bersifat yang macam kita ada cakap macam era macam bersifat salafi. Tak, dia bersifat sufi. So bila bersifat sufi, dia ada sufism dekat dalam tu, berkecamuk dengan kita punya pemikiran. So dia tak larilah pemikiran orang zaman dulu dengan sufism, dengan mysticism. So kadang-kadang kita adalah dengar cerita-cerita pelik yang, atau kalau dalam agama kita kata Israiliyat lah, tapi bila bercampur dan bergaul dalam kita punya pemikiran orang zaman dulu, hasilnya unik dan benda tu diceritakan dekat dalam Surah Al-Salatin ni. Dan kita juga ada cerita penglipur lara, cerita-cerita yang kalau kita tahu memang mengarut lah, macam cerita Raja Laut ni. Raja Laut ni dah macam Aquaman versi Malaysia, badan dia ni dah kuat, dia dah macam kekuatan dia dah macam Superman versi Melayu. Dan macam-macam lagi lah. Itu adalah cerita penglipur lara pada zaman dulu. Sebab penglipur lara zaman dulu mana ada Netflix. Kita bukan macam ada sekarang, macam korang boleh buang masa dengan tengok video ni. Tak, cara orang zaman dulu menghabiskan masa dengan bercerita. Ada penglipur lara, okey, dia akan exaggerate dekat sana, dia akan exaggerate dekat sini. Sebab apa? Nak bagi unsur wow tu. Itu cara orang zaman dulu berhibur, dan benda tu diceritakan dekat dalam ni. Ada juga cerita berkenaan dengan adat istiadat, okey, macam mana mereka memulihkan tetamu, macam mana mereka gembira apabila dapat pasangan dan sebagainya. Okey, kalau orang raja je, kalau mesti nak kahwin dengan anak raja. Kalau muka cantik je mesti nak kahwin dengan anak raja. Asal kau anak raja je, mesti biasanya tak lari daripada paras. Rupa parasnya mesti cantik. Dan ada juga diceritakan berkenaan dengan haiwan, contoh kata berkenaan dengan gajah. Sebab gajah ni adalah binatang yang sangat hebat dan kuat. Seolah-olah raja yang berjaya menundukkan gajah ni, dia juga adalah boleh jadi raja yang kuat dan hebat. Dan memang tak larilah, banyaklah gajah-gajah yang diberi nama dekat dalam ni. Sebab tu aku nak sangat korang baca Surah Al-Salatin, baru korang tahu apa sebenarnya isi kat dalam ni. Okey, so sekarang kita nak tengok, adakah betul Tun Sri Lanang ni seorang pengkhianat? Okey, so oleh kerana dalam video ni fokus aku adalah berkenaan dengan Surah Al-Salatin, so aku akan jawab pertuduhan ni menggunakan Surah Al-Salatin sendiri. Dah ada pun satu tulisan, satu artikel yang aku rasa sangat-sangat baik, dan aku akan sertakan link tu dekat bawah, yang menjawab semua tuduhan oleh Dr. Mat Rofa ke atas Tun Sri Lanang. Dan benda tu memang sangat-sangat tak tepat lah dari sudut sejarah. Memang thumbs up lah dekat diorang. Nanti korang boleh baca sendiri. Okey, fokus aku dekat Surah Al-Salatin. Aku akan jawab, adakah betul Tun Sri Lanang ni adalah seorang pengkhianat? Kalau betul lah dia pengkhianat, aku yakin akan ada dua elemen paling penting dalam perkara tu. Okey, kalau betul dia petali barat Portugis, pertama sekali Surah Al-Salatin yang ditulis dan dikumpul oleh Tun Sri Lanang yang telah diubah oleh orientalis Portugis apa semua tu, pertama sekali confirm dia akan angkat Portugis gila-gila. Okey, yang kedua dia mesti undermine orang Melayu. Tapi betul ke? Ada ke perkara tersebut dalam Surah Al-Salatin? Okey, aku baca sendiri. Okey, benda tu disebut dalam page 245. Tun Hasan Temenggung beserta hulu balang Melaka, maka segala peringgi pun patah perangnya dan banyak matinya, lalu undur. Maka oleh orang Melaka digulungnya berkat sekali-kali, maka peringgi pun pecahlah. Peringgi ni Portugis. Maka peringgi pun pecahlah, berhamburan terjun ke air, diperhambat oleh orang Melaka. Maka segala peringgi pun naiklah ke kapalnya, lalu berlayar kembali ke Goa. Ini menunjukkan betapa lemahnya Portugis. Dah dia pun diserang oleh orang Melaka, tentera Melaka pada zaman tu. Mereka terpaksa lari sampai terjun ke air. Diperhambat oleh orang Melaka, dan mereka terpaksa balik ke Goa sebab mereka kalah dengan peperangan tu. Kalau aku jadi Portugis lah, kalau aku jadi orientalis dan aku memang berniat jahat, perkataan lari terjun ke air, yang tu kalimah yang aku akan buang. Tapi benda tu tak, benda tu bahkan disebut 2 kali. Okey, dalam Surah Al-Salatin. Okey, aku rujuk pula pada page 269. Okey, page 269. Ditempur dengan segala hulu balang, peringgi pun pecah berhamburan lalu ke air. Sekaliannya undurlah ke perahunya, maka dibedilnya dari kapal dengan meriam. Sekali lagi benda yang sama, diulang sekali lagi. Macam mana mereka lari berhamburan sampai terjun ke air. Mereka kena patah balik dan serang balik menggunakan kapal diorang. Kalau akulah betul orientalis, memang aku akan buang berkenaan dengan terjun ke air ni. Sebab ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan jiwa pengecut. Okey,
Lepas tu ada lagi sambungan dia. Okey, aku skip, aku terus ke sambungan dia. Orang Portugis, orang Peringgi ataupun Portugis yang disebut dekat dalam ni, okey, dia cakap, "Hei orang Melaka, ingat-ingat kamu sekalian, demi Dios esok hari kami naik ke darat." Dia bagi warning dekat orang Melaka. Lepas tu orang Melaka cakap apa? Maka sahut orang Melaka, "Baiklah." Aku tak tahu, aku gelak bila baca ni. Tapi mungkin tak tahulah cara orang zaman dulu bercakap macam mana. Tapi dia cakap, "Okay fine, come." Cakap, "Baiklah, datanglah." Okay, benda ni ada dekat page 268. Dan nak kata kalau orang Melaka ni lemah, tak fight betul-betul. Okey, kita baca lagi. Okey, pada page 269. Okey, maka oleh Sultan Ahmad digedangkannya tangan, kita bagi dia, "Hei anak Melayu, lihatlah tangan kita." Setelah melihat tangan Sultan Ahmad maka segala hulu belang Melayu pun tampil pula beramuk dengan Peringgi. Okey, dia tengok tangan Sultan ada luka, dia pun tak puas hati sebab bagi dia orang Sultan ni adalah orang mulia, tak boleh dilukakan, tak boleh darahnya jatuh ke bumi. Jadi mereka dengan fight, dengan semangat yang tinggi fight dan beramuk dengan Peringgi. Peringgi ni Portugis. So nak menunjukkan yang memang kita fight betul-betul pada zaman dulu. Kalau aku jadi Portugis, aku buang dah benda-benda ni. Okey, contoh katalah kita nak kata Sulalatus Salatin mengatakan kita hanya berperang pakai keris dan juga tombak. Okey, memang betul banyak dicakap berkenaan dengan tombak dekat dalam Sulalatus Salatin, tapi nak kata ini cakap Melayu tak ada teknologi bedil pada ketika zaman dulu sebenarnya tak tepat. Okey, contoh kata aku baca dekat page 280. Okey, hatta maka Peringgi pun masuklah setelah berpandangan, maka berperanglah dengan Temenggung Seri Udani dengan Peringgi. Terlalu azamat bertembak-tembakan, bunyi meriam seperti halilintar membelah, bunyi pelurunya seperti kumbang dijolok, maka yang mati pun terlalu banyak sebelah menyebelah. Sehari semalam lamanya perang itu, maka ubat bedil pun habis. Maka Seri Udani menyuruh memohonkan ubat bedil serta bantu. Dia nak ubat bedil sebab dia dah banyak sangat tembak, dia dengan tentera dia banyak sangat bertembakan dengan Portugis sampai ubat bedil dia habis. Dia minta bantuan, minta ubat bedil serta bantu. Maka disuruh beri ubat bedil sehabis-habisnya, hanya 4 tempur terupayan, setempayan ni, dan Tun Suradi dan Tun Indra segera ditetapkan oleh Sultan Mahmud Shah membantu Temenggung Seri Udani. So maksudnya dia dah cakap dah yang kita ada sistem bedil dulu. Bedil ni tembakan lah, pistol lah, senapang lah. Dan juga ada istilah istinggar. Istinggar ni pun senapang juga. Patut tu nak menunjukkan yang teknologi peperangan zaman dulu tu memang dah ada dah. Benda tu disebut dalam Sulalatus Salatin, teknologi tembakan tu. Okey, aku dah bagi tahu dah macam mana lemahnya Portugis seperti yang diceritakan dekat dalam ni. Walaupun dalam buku ni memang sendiri memang sebut yang akhirnya Portugis menang dan banyak orang raja-raja dan tentera dia ni memang semua kena berundur, lari ke Muar, Pahang dan sebagainya. Okey, konsep berkenaan dengan undermine, menjatuhkan dan meremehkan orang Melayu. Banyak sangatlah cerita pasal kehebatan orang-orang Melayu dekat dalam ni. Walaupun dia bukanlah orang Melayu yang rakyat ni, dia banyak cerita pasal raja-raja sebab yalah nama pun Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin tu maksud dia apa? Penurunan segala raja-raja. Cerita pun pasal raja-raja. Memang confirm lah banyak cerita pasal kehebatan raja-raja. Tapi nak gambarkan kehebatan raja-raja Melayu dulu pun memang banyak sangat lah. Aku nak cerita pun tak habis lah. Konsep daulat, konsep derhaka, adanya ulama yang memberi nasihat dan raja-raja kena ikut nasihat ulama ni. Dan nak cerita pasal angkat Islam tu ada juga dalam cerita Salatin. Contoh katalah aku ambil dekat muka surat 73, 72, start dengan 72. Raja-raja kita ni terima Islam ikut buku ni melalui mimpi tau. Setelah berapa lama baginda di atas kerajaan, maka baginda bermimpi pada suatu malam berpandangan dengan keelokan hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Maka sabda Rasulullah kepada raja kecil besar, "Ucap olehmu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Maka oleh raja kecil besar seperti sabda Rasulullah SAW tu, itu ditirunya. Maka sabda Rasulullah kepada raja kecil besar, "Adapun namamu Sultan Muhammad Shah. Esok hari apabila asar mentari datanglah sebuah kapal dari Jeddah, turun orangnya sembahyang di pantai Melaka ini, hendaklah engkau ikut barang," katanya. Maka sembah raja kecil besar, "Baiklah tuanku." Yang mana sabda dia ini menunjukkan macam mana raja kecil besar masuk Islam melalui mimpi je. Nak jumpa Rasulullah kot, hebat gila ke.
Lepas tu bila Raja Kecil besar pula, okey, dia sambung pula dekat sini, kedatangan Islam ke Melaka. Okey, dia dah masuk Islam tu, okey, dia tak henti-henti ucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dekat dia punya istana tu. Sampaikan bendahari pun tanya, bendahara raja tiada henti-henti daripada menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kata bendahara, bahasa mana yang disebut ni? Titah raja, semalam beta bermimpi dan bla 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 kan. Kalau aku nak kata Sulalatus Salatin tak angkat Islam, tak angkat Melayu, tak jatuhkan, tak rendahkan Portugis, apa bukti-bukti yang aku bagi ni? Korang jangan terima apa yang aku cakap ni bulat-bulat tau. Korang kena baca baru korang faham apa yang aku sampaikan ni. Sulalatus Salatin ni memang antara karya yang terbaik lah untuk korang cuba fahami kreativiti dan pemikiran orang-orang Melayu zaman dulu, macam mana rapatnya mereka dengan raja. Kalau Sulalatus Salatin kita buang, aku rasa banyak sangat lah benda-benda yang kita hilang dalam sejarah ni. Okey, contoh kata kita tengok apa lagi karya yang mengangkat orang Melayu kalau bukan Sulalatus Salatin tu sendiri. Ni ini tulisan Jawi, tulisan asal Sulalatus Salatin. So kalau bukan Sulalatus Salatin lagi sendiri yang mengangkat kita punya bahasa kebangsaan kita, bahasa tulisan Jawi tu sampaikan diiktiraf sebagai UNESCO, apa lagi tulisan yang kita nak harapkan? Nampak ni asal ni semua tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni. Dia punya tulisan Jawi punya isu ni sampaikan kadang-kadang apabila ditafsirkan kepada versi-versi yang baru, di romanize oleh kita dan juga orang-orang barat. Okey, memang adalah berlaku kesilapan sebab orang barat dia orang tak faham sangat dengan tulisan Jawi. Tapi kalau macam contoh kata yang ditulis oleh, yang telah diselenggara oleh A. Samad Said ni, baguslah sebab dia banyak faham dengan karya-karya klasik zaman dulu. So kadang-kadang ada masalah dekat perkataan mahkota dengan megat sebab dalam tulisan Jawi dia agak dekat-dekat. Kalau kita tak angkat Sulalatus Salatin, aku tak tahu lagi karya apa lagi yang korang nak bawa, sebab Sulalatus Salatin antara karya yang terbaik dan terpenting untuk kita faham pemikiran orang Melayu zaman-zaman dulu. Sulalatus Salatin dia bukan ensiklopedia, dia bukannya buku teks sejarah yang kita ada ni, dia bukannya jurnal-jurnal sejarah yang kita ada. Ni tulisan ni dalam bahasa Melayu Rumi, dia dah dirumikan. Kalau korang tak baca ni, aku tak tahulah. Ni bukan kitab Arab yang zaman dulu yang susah nak baca tu. Ni bukan juga jurnal bahasa Inggeris dengan banyak perkataan-perkataan pelik yang kadang-kadang korang tak faham maksud dia. Ni benda yang korang sendiri boleh baca dan boleh faham. Sangat-sangat rugi kalau korang tak baca, korang tak faham dengan hanya bergantung pada artikel yang mengutuk Sulalatus Salatin dan juga dengan ceramah. Itu je. Aku rasa memang sangat-sangat tak adil lah untuk melakukan kepada Sulalatus Salatin ni. Macam biasa, aku sendiri tak anggap Sulalatus Salatin ni 100% tepat daripada sudut sejarahnya, sebab dia gaya penulisannya bukan metod penulisan jurnal sejarah yang kita ada pada hari ini. Tapi dengan cross check, dengan semakan, dengan membandingkan juga dengan artikel-artikel dan sumber-sumber sejarah yang lain, banyak sangat manfaat yang kita boleh dapat daripada Sulalatus Salatin ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.